Jutaan umat Islam berhimpun di Mekah dan Madinah ketika Ramadan. Di Baitul Maqdis pula, warga Palestin berpusu-pusu ke Masjidil Aqsa. Kami menyaksikan pelbagai ragam dan budaya yang berbeza. Di sebalik perbezaan itu, kami bersatu dalam ibadah di bulan yang mulia. Hari ini, saya dibawa keluar dari Baitul Maqdis menuju sebuah bandar di utara wilayah Palestin. Kami menuju ke Nablus. Terletak lebih 60 km dari Baitul Maqdis. Nablus, pusat komersial dan kebudayaan Palestin. Saya hadir ke bandar ini untuk meninjau industri makanan penduduknya. Nablus terkenal dengan produk minyak zaitun, tetapi ia dilabel sebagai produk Israel kerana diusahakan secara besar-besaran. Sebaliknya, industri makanan seperti roti dan manisan tidak dikenakan syarat mengguna label Israel kerana diusahakan secara kecil-kecilan. Roti makanan ruji masyarakat Palestin termasuk penduduk di Nablus. Kilang membuat rotinya beroperasi setiap hari untuk memenuhi keperluan lebih 120,000 orang penduduk di Nablus. Terdapat 76 kilang roti di bandar ini. Satu daripadanya beroperasi di Bandar Lama Nablus. Pada bulan Ramadan, kilang ini mula beroperasi selepas waktu zuhur. Ia mengeluarkan roti pita, iaitu jenis roti yang paling digemari penduduk tempatan. Roti ini dijual pada harga 4 shekel sekilo, lebih kurang RM3 Malaysia. Walaupun diusahakan secara kecil-kecilan, industri membuat roti telah menjana ekonomi penduduk Nablus sebelum penjajahan Israel lagi. Industri makanan kecil-kecilan membantu warga Palestin menunaikan zakat. Hari ini, saya meninjau bagaimana mereka membayar zakat fitrah atau sedekah fitri. Kenafe, sejenis manisan mengharumkan nama Nablus. Bandar ini terkenal dengan penghasilan kenafe terbaik di Palestin. Saya menjejak pengusaha manisan itu di celah-celah kediaman penduduk. Muhammad, 60 tahun,
sedang menyiapkan kenafe untuk dihantar ke kedainya sebagai juadah berbuka. Keju putih atau keju Nablus ditabur pada pastri yang telah dicampur pewarna makanan berperisa oren. Ia kemudian diperhangatkan dengan api dapur yang sederhana agar bahagian bawahnya tidak hangus. Setelah beberapa minit, kenafe yang sudah masak dialihkan. Ia kemudiannya ditutup dengan sebuah dulang lain. Keju putih atau keju Nablus ialah keju tempatan, menjadi bahan istimewa kenafe di sini. Kenafe yang bertutup sebentar tadi diterbalikkan agar bahagian yang masak berada di atas. Sementara bahagian yang dipenuhi keju putih akan berada di bawah. Beginilah rupa kenafe setelah diterbalikkan. Air gula akan disiram ke atas kenafe dan kemudian dihantar ke kedai. Manisan ini menjadi juadah berbuka paling laris di Nablus. Hari berikutnya, saya dibawa meninjau industri makanan di sebuah bandar lain. Jericho terletak lebih 50 km dari bandar Baitul Maqdis. Sebaik tiba di Jericho, saya menuju ke kedai menjual aset utama bandar ini, iaitu buah kurma. Jericho dikenali sebagai bandar pohon kurma di dalam kitab Zabur. Gelaran itu mempunyai kaitan dengan hasil kurma dari bandar ini. Warga Palestin di Jericho boleh berbangga kerana menghasilkan kurma bermutu yang mengangkat nama bandar ini. In Jericho, we have more than quality of dates, but the best one, it's this one. It's in Majul dates. It's big size, and it's more softly. It feels very soft, and it's one of the best dates in Jericho. Inilah kurma Majhul, kebanggaan penduduk Jericho. Kurma Majhul membawa saya ke pendalaman Jericho untuk melihat sendiri ladang kurma yang diusahakan warga Palestin. Keistimewaan ladang ini terletak pada baka kurma Majhul yang ditanam oleh pemiliknya. Bumi Jericho subur kerana berada hampir dengan lembah Jordan. Kedudukan itu mewujudkan sumber air yang banyak. Ia merangsang tumbesaran kurma Majhul. Baka Al-Majhul ni antara baka yang popular di negara-negara Arab. Sebab tu di Jericho ni ditanam secara meluas. Ini kerana rasanya yang lemak dan manis dan saiz dia punyalah besar. Muhammad Hassan Mahalis, 18 tahun, pekerja termuda di ladang ini. Dia bekerja di ladang milik bapa saudaranya. Baka kurma Majhul akan mengeluarkan hasil seawal 3 tahun. Namun, hanya kurma berusia 5 tahun ke atas sahaja yang boleh dijual di pasaran. Muhammad Hassan menunjukkan cara mengutip buah kurma ini.
tangkai kurma akan digoncang agar buah yang masak jatuh ke hujung jaring. Buah yang terkumpul di hujung jaring dimasukkan ke dalam baldi. Inilah hasil kurma yang menjana ekonomi warga Palestin di Jericho. Kira-kira 20,000 pokok kurma ditanam di bandar ini. لو توقف عندك هون وخلص. وقف هون؟ اه وين تكوين؟ هاي جوا هاي وين جبل صندوق. Saya kemudian beralih ke satu lagi industri makanan penduduk Jericho. Industri ini ada kaitan dengan makanan kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu madu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam amat gemar pada makanan yang manis dan madu. Penternakan lebah madu di ladang ini diusahakan oleh keluarga Mahmud Al-Khatib. Hari ini, Mahmud dan pembantunya Hasan akan mengutip madu untuk memenuhi permintaan kedai-kedai berdekatan. محمود يا زلمه نسيبي Ini sebahagian daripada 300 petak lebah madu yang dipelihara oleh keluarga Mahmud. Anggaran 70,000 ekor lebah menghuni dalam setiap kotak atau disebut juga sebagai koloni. Lebah-lebah ini menjadikan bunga pokok kurma satu daripada sumber makanan kerana diternak hampir dengan ladang kurma. Sarang yang syarat dengan madu akan diproses di rumah Mahmud. Sarang lebah dimasukkan ke dalam pengisar untuk mengeluarkan madunya. Madu yang terhasil akan ditapis sebelum dituang ke dalam botol untuk dipasarkan. Warga Palestin menggunakan 500 tan madu lebah setahun. 350 tan daripada jumlah itu dihasilkan oleh penternak madu tempatan. Madu-madu ini dijual pada harga 51 shekel sebotol, lebih kurang RM43 Malaysia. Setelah meninjau kegiatan ekonomi warga Palestin di Nablus dan Jericho, saya kembali ke Masjidil Aqsa untuk melihat bagaimana umat Islam di sini membayar zakat fitrah. Bangunan zakat terletak di dalam kawasan Masjidil Aqsa. Penterjemah saya mencadangkan untuk membuat rakaman di bangunan zakat itu selepas solat Zuhur. Pada awalnya, saya menyangka warga Palestin hanya menerima zakat fitrah daripada negara-negara Islam. Namun, sangkaan itu meleset setelah melihat sendiri industri makanan yang mereka usahakan. Walaupun hidup dalam cengkaman Israel, umat Islam Palestin
mampu mengeluarkan zakat. Malah, mereka juga melaksanakan tuntutan zakat fitrah. Sepanjang Ramadan, anda akan dapat lihat Masjid Aqsa ni dipenuhi dengan ramai orang jemaah yang datang daripada berbagai pelosok dunia. Mereka beriktikaf, ada yang membaca Quran, ada yang bertadarus, ada yang mengadakan sesi ceramah dan ada juga yang berzikir. Tak kurang juga yang sedang merehatkan badan. Di bulan Ramadan ni, kalau kita niat iktikaf di masjid dan kita berehat di masjid, pahalanya pun turut dikira. Apatah lagi kalau dilakukan di Masjid Al-Aqsa ni. Saya pun nak rehat Ramadan sekarang. Kegairahan warga Palestin beribadah pada waktu ini mencerminkan semangat mereka menjunjung suruhan agama termasuk berzakat. Beberapa hari lalu, selepas solat Jumaat, saya melihat bagaimana umat Islam Palestin menghulurkan sedekah untuk membantu sesama mereka. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا كريما وكان أجود ما يكون في رمضان كان كالريح المرسلة بالخير امسحوا دمعة اليتيم في هذا الشهر الفضيل. Hari ini, selepas solat zuhur, saya dan Jamal berkunjung ke bangunan zakat di sebelah Masjidil Aqsa. Institusi zakat di Palestin dikawal selia oleh jawatan kuasa khas di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Palestin atau Awqaf. Badan ini mempunyai 28 orang petugas termasuk amil yang dilantik membuat kutipan zakat seluruh Palestin. Zakat fitrah di sini bernilai 10 shekel seorang atau RM8 Malaysia seorang. We pay the zakah here, we pay for the sadaqat al-fitr, we pay 10 shekels for person. And we have mapping in the computers, we have 11,000 family, we have a surge for him in the computer, that we support all these families. But as I said before, we pay 1,500 families every month. Alhamdulillah, people, they come here in the zakah office and they pay all the zakah because they know us, because we take care of the poor families in all over Palestine almost. Alhamdulillah. Di sini, zakat fitrah disebut sebagai sedekah fitri. Agak berbeza dari segi nama, tetapi kaedah melunaskannya sama seperti di Malaysia, iaitu dengan nilai mata wang. Nilai sedekah fitri atau zakat fitrah bagi warga Palestin tahun ini ialah 10 shekel seorang bersamaan dengan RM8 Malaysia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa daripada ucapan yang tidak ada manfaatnya dan kata-kata yang kotor, serta untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد شكور والرب تواب شكور
كم رمضان